Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam channel Ustazah MBA. Sebelum tu, dah subscribe belum channel Ustazah? Diharap anda semua dapat menekan butang like, subscribe dan komen sebagai tanda sokongan. #kita bantu kita A+. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang ke-21 dalam tajuk Perkembangan Pendidikan pada Zaman Kerajaan Abbasiyah, siri yang kedua. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah: pertama, menjelaskan institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah. Kedua, menganalisis bidang-bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah. Yang ketiganya ialah merumuskan kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun. Baiklah, sekarang kita akan lihat institusi pendidikan, salah satu perkara utama dalam perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Yang pertamanya ialah masjid. Masjid ni merupakan, sebagaimana yang kita sedia maklum, masjid yang pertamanya ia adalah menjadi tempat ibadah serta penyebaran ilmu. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masjid juga dipenuhi dengan halaqah-halaqah ilmu. Contohnya adalah seperti Masjid Jami' Al-Mansur yang dibina oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 145 Hijri. Yang kedua, institusi pendidikan yang kedua ialah Istana Khalifah. Istana Khalifah merupakan salah satu tempat yang menjadi tonggak utama dalam perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah, yang mana di antaranya ialah Khalifah Abbasiyah menjadikan istana sebagai tempat ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Contohnya, Khalifah Al-Mu'tadid Billah menyediakan sudut-sudut tertentu untuk menyampaikan ilmu. Institusi yang ketiga ialah perpustakaan. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana perpustakaan ini berfungsi pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, perpustakaan menjadi pusat perkembangan dan penyelidikan yang terpenting. Antaranya perpustakaan terulung dan terpenting ialah Baitul Hikmah, dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Yang ketiganya, ia berfungsi sebagai pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber. Ia menjadi juga pusat penyelidikan ilmiah dan juga pusat latihan para ilmuwan. Perpustakaan awam yang terbesar dibina di Kahirah, Mesir, yang mana dikenali sebagai Darul Hikmah. Baik, yang seterusnya ialah pusat-pusat pengajian. Pusat pengajian yang terkenal antaranya ialah Madrasah An-Nizamiyah yang dibina oleh Perdana Menteri Nizam Al-Muluk pada tahun 475 Hijri. Biasanya institusi ataupun pusat pengajian ini biasanya didirikan oleh para khalifah, para menteri dan juga orang-orang kaya. Dan antara
ulama yang terkenal yang telah pun belajar di Madrasah An-Nizamiyah, antaranya ialah Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syirazi, juga tokoh yang disegani oleh seluruh dunia. Bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah dapat dipecahkan kepada dua. Yang pertama ialah ilmu yang berteraskan wahyu. Yang kedua ialah ilmu yang berteraskan akal. Baik, ilmu yang berteraskan wahyu ni adalah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu fardu ain. Baik, di antaranya adalah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan juga ilmu tauhid. Yang keduanya ialah ilmu yang berteraskan akal atau dikenali sebagai ilmu fardu kifayah. Ilmu yang berkaitan dengan logik, ya, kemampuan akal manusia. Ya, antaranya adalah seperti satu, ilmu matematik, kedua ilmu falak, ketiga ilmu kimia, empat ilmu fizik, lima ilmu geografi dan yang keenam ialah bidang ilmu perubatan. Baik, bidang-bidang ilmu ini telah pun diterokai pada zaman kerajaan Abbasiyah. Sekarang Ustazah akan detailkan tentang bidang ilmu yang pertama, iaitulah bidang ilmu berteraskan wahyu. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama ialah bidang dalam ilmu tafsir. Baik, ilmu tafsir ini mula disusun mengikut susunan oleh Yahya bin Ziyad al-Farra pada tahun 207 Hijri bersamaan dengan 883 Masihi di dalam kitabnya Al-Ma'ani Al-Quran. Jadi pembaharuan yang telah dilakukan dalam bidang ini terus diteruskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari pada tahun 310 Hijri bersamaan dengan 923 Masihi dalam karyanya yang terulung, iaitulah Tafsir At-Tabari. Ilmu yang berteraskan wahyu yang kedua ialah ilmu hadis. Pada zaman Abbasiyah, ilmu hadis merupakan zaman kegemilangan di mana berlakunya pengumpulan hadis pada zaman tersebut. Pada zaman ini muncullah pakar-pakar hadis yang terkenal, antaranya ialah Imam Bukhari dalam yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari. Yang keduanya ialah Imam Muslim. Imam Muslim merupakan salah seorang tokoh hadis yang telah pun menulis dan menghasilkan karya hadis, iaitulah kitab Sahih Muslim. Yang ketiganya ialah Imam At-Tirmizi. Yang keempat Imam Abu Dawud dan yang seterusnya, yang kelima ialah Imam An-Nasai dan yang keenam ialah Imam Ibnu Majah. Baik, keenam-enam mereka ini telah pun menyusun hadis-hadis ini dan mereka dikenali dengan Sunan As-Sittah. Ketiga ialah ilmu fiqh. Baik, pada zaman Abbasiyah ini telah pun muncul tokoh-tokoh ulama yang muktabar yang mengasaskan mazhab-mazhab fiqh yang terkenal. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah, iaitulah pada tahun 150 Hijri yang bersamaan dengan 767 Masihi. Yang keduanya ialah Imam Malik, iaitulah pada tahun 179 Hijri bersamaan dengan 795 Masihi. Yang ketiganya ialah Imam Asy-Syafi'i, iaitulah pada tahun 204 Hijri bersamaan dengan 820 Masihi. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, iaitulah pada tahun 241 Hijri bersamaan dengan 855 Masihi. Dan terdapat ramai lagi tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang fiqh yang lahir pada zaman tersebut, antara lain Abu Yusuf. Bidang wahyu iaitulah yang keempat ialah ilmu tauhid. Baik, ilmu tauhid ini adalah perkembangan ilmu falsafah memberi kesan sampingan yang buruk terhadap akidah umat Islam. Ya, di mana terdapat dalam kalangan umat Islam pada masa itu yang menganggap falsafah Yunani sebagai rujukan utama dalam masalah akidah.
Fenomena ini menyebabkan ulama berjuang bermati-matian untuk memurnikan akidah umat Islam. Antaranya ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Al-Ghazali. Seterusnya kita akan lihat pula ialah ilmu yang berteraskan akal. Ilmu yang berteraskan akal sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, pertama ialah ilmu matematik. Pada zaman Abbasiyah, beberapa formula baru matematik telah pun dihasilkan oleh sarjana Muslim. Formula-formula tersebut ialah pertama al-musallasat, iaitulah trigonometri. Yang kedua al-jabru, iaitu algebra. Yang ketiga al-muhandasah, iaitulah ilmu geometri. Yang keempat al-logaritmatik, iaitulah logaritm. Yang kelima ialah mereka memperkenalkan sistem angka, yakni dalam bentuk abjad. Baik, yang keenamnya ialah memperkenalkan sistem sifar. Yang kedua, kita lihat dalam bidang yang kedua, ilmu akal yang kedua ialah salah satu yang penting juga, iaitulah ilmu falak. Baik, zaman Abbasiyah beberapa penemuan baru telah dicapai oleh sarjana Islam. Baik, penemuan-penemuan tersebut ialah pertamanya ialah mengukur jarak antara bumi dan juga matahari. Yang kedua, membuat jadual pergerakan bulan dan juga bintang. Yang ketiga, astrolabe. Astrolabe ni dikenali sebagai alat untuk mengukur sudut. Baik, tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu falak ni ialah tokohnya ialah Al-Battani. Ilmu berteraskan akal yang ketiganya ialah ilmu kimia. Baik, zaman Abbasiyah ni telah pun berjaya membetulkan beberapa teori kimia yang penting. Penemuan-penemuan tersebut ialah satunya ialah penemuan asid galian. Yang kedua, teori penghasilan petroleum. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita sekarang banyak menggunakan petroleum. Yang ketiga ialah teori penghasilan alkohol. Yang keempatnya, membaiki proses pembuatan kaca. Baik, tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan pada tahun 198 Hijri yang bersamaan dengan 813 Masihi. Yang keempatnya ialah ilmu fizik. Ilmu fizik merupakan salah satu cabang ilmu sains yang dikuasai oleh umat Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Bentuk-bentuk pencapaian dalam bidang ini ialah pertamanya mencipta teori pergerakan jirim, daya, graviti dan juga pantulan cahaya. Yang kedua, menjelaskan tentang lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan. Seterusnya ialah yang ketiga, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya. Yang keempat, mencipta cermin mata. Baik, tokoh yang terkenal dalam ilmu fizik adalah Al-Hasan bin Haytham pada tahun 430 Hijri bersamaan dengan 1039 Masihi. Beliau ni telah pun menghasilkan lebih daripada 200 karya termasuk beberapa buah karya dalam bidang fizik seperti Manazir Maqalah fi Dhaw, yang kedua Maqalah fi Tahlil wa Tarkib. Okey, ini adalah hasil karya yang telah pun dihasilkan oleh Al-Hasan bin Haytham. Baik, yang berikutnya adalah ilmu geografi. Ilmu geografi pada akhir zaman kerajaan Abbasiyah, ahli geografi Muslim telah berjaya membuat penemuan-penemuan baru, iaitu pertamanya memberi ukuran yang tepat tentang keluasan bumi, ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk globe, menghasilkan peta dunia yang pertama, okey. Baik, kemudian tokoh dalam bidang ini adalah Asy-Syarif Al-Idrisi, iaitulah pada tahun 461 Hijri bersamaan dengan 1166 Masihi. Dan beliau ni juga pernah dijemput oleh Raja Roger II dari Sisili untuk membuat peta dunia terkini ketika itu. Bidang yang berikutnya adalah salah satu bidang yang sangat terkenal juga, iaitulah bidang ilmu perubatan.
pada zaman Abbasiyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah membina 2 buah hospital di Baghdad. Ya, antara pencapaian pada ketika itu ialah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit. Yang kedua, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB. Yang ketiga, menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alahan, cacar dan juga penyakit jiwa. Yang keempatnya, mencipta pelbagai jenis penyakit-penyakit kronik. Yang kelima, mencipta picagari, ubat bius dan benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Jadi tokoh yang terlibat dalam bidang ilmu perubatan yang terkenal ni ialah Ibnu Sina, iaitu tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1037 Masihi. Dan beliau juga telah menghasilkan sebanyak 116 buah buku perubatan. Karyanya yang terkenal iaitulah Al-Qanun fi At-Tib. Baik, begitulah bidang-bidang ilmu yang telah pun diterokai pada zaman kerajaan Abbasiyah. Begitu luas, begitu banyak, dan telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang menjadi sebutan sehinggalah ke hari ini. Baik, kepentingan ilmu dan kesannya dalam pembinaan tamadun. Berlakulah kesepaduan antara ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Baik, di mana kombinasi di antara fardu ain dan fardu kifayah ini telah melahirkan umat yang kuat dari aspek fizikal dan juga mental. Yang kedua, dia telah pun menjadi pemangkin kepada kebangkitan Eropah. Ilmu sains dan juga teknologi umat Islam dipindahkan daripada Baghdad ke Eropah hingga tercetusnya zaman pembaharuan yang dikenali sebagai zaman Renaissance. Karya-karya ilmuwan Islam diterjemahkan juga ke dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Hebrew dan juga bahasa Latin. Sebagai umat Islam pada hari ini, apa yang Ustazah sarankan kepada kita semua? Apakah cara yang patut dilakukan oleh generasi hari ini untuk mengembalikan kegemilangan Islam? Pertama ialah kita perlu menguasai bidang ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Yang kedua, kita hendaklah menjadi pakar dalam pelbagai bidang yang diperlukan. Yang ketiga, kita juga perlu menguasai pelbagai bidang ilmu. Yang keempat, mempertingkatkan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi agar kita dapat bersaing dengan masyarakat yang lain. Setelah kita mempelajari dan kita memahami tentang perkembangan ilmu, perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Abbasiyah ini, maka sekarang kita lihat soalan penilaian. Soalan yang pertama, terdapat pelbagai institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah. Jelaskan 3 fungsi institusi tersebut. Soalan yang kedua, terangkan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang diterokai oleh umat Islam pada zaman Abbasiyah. Soalan yang ketiga, ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh Eropah sebenarnya berasal daripada umat Islam. Bincangkan. Baik, itulah sahaja pelajaran pada hari ini. Semoga anda semua dapat memahami dan dapat menjawab soalan dengan baik. Ustazah doakan anda akan berjaya dan dapat capai keputusan yang terbaik dalam SPM nanti. Sekian, hingga bertemu lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum, ma'assalamah, wa ilal liqa'.